Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Antara amalan yang dilakukan oleh orang-orang Melayu kita pada hari Jumaat malamnya, maka mereka akan baca surah Yasin. Apakah keistimewaan yang terdapat dalam surah Yasin ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Di samping hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan baca surah Yasin ini, kalau kita lihat antara fatwa yang dikemukakan dalam Islam Web sebagai contohnya, bahawa dinyatakan semua Quran ini merupakan fihi fadlun wa fihi barakatun. Seluruh Quran itu merupakan kelebihan, merupakan anugerah daripada Allah, merupakan keberkatan. Membacanya merupakan amal saleh sebenarnya. Walau bagaimanapun berkaitan dengan surah Yasin ini, di antara fatwa yang dikemukakan dan menarik untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan, iaitulah hadis sebagai contohnya disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, Al-Hafidh Ibn Kathir di awal tafsir Ibn Kathirnya. Ya, iaitulah kata-kata beliau daripada hadis riwayat Abu Ya'la yang mana menyatakan man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Sesiapa yang baca surah Yasin dalam satu malam, maka dia akan bangkit keesokan harinya dalam keadaan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, hadis ini dari Abu Ya'la. Yang kedua, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Siapa yang baca surah Yasin pada satu malam mengharapkan keampunan pada Allah, maka akan diampunkan olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya. Begitu juga Nabi SAW pesan seperti dalam kumpulan amalan-amalan para sahabat. Contohnya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran oleh Imam An-Nawawi, bahawa Nabi SAW menyatakan iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah untuk orang-orang mati di kalangan kamu surah Yasin. Maka itulah sebabnya tuan-tuan, kata Ibn Kathir, saya bacakan nakal daripada tafsir Ibn Kathir ya. Walihadha qala ba'dul ulama min khasa'is hadhihi surah annaha la tuqra' 'inda amrin asirin illa yasarahu Allah Ta'ala wa ka'anna qira'ataha inal mayyit latanzilu rahmatu wa liyashul alaihi khuruju ruh. Bahawasanya itulah sebabnya berpandukan kepada galakan ini, agaknya orang yang baca surah Yasin, apa-apa yang sukar dalam hidupnya akan menjadi senang, apa yang sulit jadi mudah, insya-Allah. Itu juga sekiranya orang itu mengalami kesukaran untuk mati, maka dibacakan surah Yasin, mudah-mudahan keluar roh dalam keadaan mudah. Maka inilah seperti yang disebutkan, hadis-hadis ini tidak sahih betul, tapi merupakan hadis-hadis mauquf kepada para sahabat, dan mustahil para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in nak menyampaikan satu perkara yang tidak bersumberkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi tuan-tuan, kita tak mampu nak baca Yasin setiap malam, maka mereka yang baca pada malam Jumaat mudah-mudahan mendapat kelebihan, iaitu keampunan daripada Allah, urusan menjadi mudah. Mungkin yang sakit di kalangan mereka dimudahkan kematiannya, seperti disebut Ibn Kathir dalam tafsirnya. Tuan-tuan ada peluang dapatkanlah tafsir Ibn Kathir ni, sangat manfaat padanya. Saya nak sentuh cuma beberapa ayat saja daripada surah yang mulia ini, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim, ayat ke-12. Iaitulah maksudnya, sungguhnya Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, manusia yang telah mati, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas kesan-kesan mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Ummul Kitab yang nyata, iaitu Lauhul Mahfuz. Baik, ini adalah firman Allah SWT. Kita lihat terjemahan tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir yang telah pun terjemahkan, tuan-tuan. Jadi memiliki tafsir Ibn Kathir ni adalah satu pelaburan yang sangat penting bagi kita untuk memahami kalam Tuhan. Alangkah ruginya kita hidup 40 tahun, 50 tahun, tak ada pun usaha kita untuk memahami kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini nyatakan bahawa firman Allah kat sini, kami tulis apa yang telah mereka kerjakan berupa amal perbuatan. Kalau kita pergi kerja umpamanya jabatan kerajaan, maka kita ada apa dipanggil sebagai file sulit kan, yang akan ikut kita. Kita pergi jabatan ni, file itu ikut. Segala tindak tanduk kita, perkembangan kita, kursus yang kita ikut, semua tercatat kat situ. Sijil lahir kita, kita punya KWSP apa lagi, semuanya dimasukkan kat situ, tuan-tuan.
di sisi Allah SWT, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak lupa, Allah tidak akan hilang segala data yang telah dikumpulkan itu, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai kesan, bekas apa yang kita lakukan, semuanya dalam catatan Allah SWT. Itu sebab antara doa yang paling ma'thur, yang paling banyak Nabi kita SAW amalkan. Dan baginda SAW pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin sebagai contoh. Datang Ramadan, rajinlah mengamalkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni maha pengampun, maka ampunkan bagi aku dosa-dosa aku. Afuwun ni kalau kita belajar bahasa Arab, kata afa. Afatiriyah. Maksudnya menghilangkan. Kalau kat padang pasir, debu-debu atau pasir yang halus itu, ditiup angin padang pasir yang kuat, maka kesan-kesan tapak kaki unta, manusia dan sebagainya semua akan hilang. Maka bulan puasa rahmat Allah meluasi segala-galanya. Sampai ibadah fardu nilainya 70 kali ganda. Ibadah sunat nilainya macam ibadah fardu. Maka kita pada kesempatan itu banyakkan doa supaya Allah lupuskan segala dosa yang pernah kita buat. Itu sebab kita menyatakan Allahumma innaka afuun. Jadi kembali kepada perkara ini, antara perkara yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir, mereka menjelaskan, dipandukan kepada perkataan bahasa Arab. Kerana tafsir Quran ini dia ada banyak pattern, ada banyak jenis. Antaranya tafsir kalam Nabi, antaranya dipahami oleh semua orang awam, antaranya perlu kepada penjelasan aspek bahasa. Kan itu kita tidak berjumpa tafsir Rasulullah kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ni kalau kita baca sebenarnya mudah faham. Kerana bahasa ini paling mudah untuk faham. Melainkan ada kalimah-kalimah tertentu saja yang memerlukan kita untuk mendapatkan penjelasan daripada para ulama, lughah, nuhah sebagai contohnya. Ya. Jadi bagaimana kita nak serasikan Al-Quran ini dalam program tafsir dan tadbir hidup kita. Kita tafsir Quran, kita tadbir hidup kita according to Quran. Selari dengan Quran. Ini maksudnya program yang kami adakan tafsir tadbir. Maknanya kita tafsir Quran dengan betul, tadbir diri kita berpandu kepada Quran. Kita seorang ayah, kita seorang pemimpin, kita seorang ibu, kita seorang anak, kita seorang apa lagi. Semuanya tidak keluar daripada dasar pijak yang terdapat dalam Quran itu sendiri. Jadi dalam penjelasan di sini kata Ibn Katsir, maksud yang dikehendaki oleh Allah, kami menulis semua amalan yang mereka lakukan dan bekas-bekas mereka tinggalkan hingga mereka akan dibalas oleh Allah SWT. Jika amal kebaikan dilakukan, dibalaskan dengan kebaikan. Kalau dilakukan keburukan, dibalas dengan keburukan. Sebab itu Nabi SAW telah menyatakan, Man sanna fil islami sunatan hasanatan, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqus min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil islami sunatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqus min auzarihim syai'a. Kalau Nabi bersabda dalam hadis ini, maksudnya siapa yang buat kebaikan, kebaikan itu diikuti orang selepas kematiannya, maka bagi orang yang memulakan itu kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang memulakan satu perbuatan jahat, buat satu sunnah ni maknanya satu tradisi yang jahat, yang salah, kebejatan, penyimpangan, maksiat, lalu diikut orang perbuatan jahatnya itu, nanti akan depositkan dalam akaun akhiratnya kejahatan-kejahatan itu tak kurang sedikit pun. Betul, kita tak dipikulkan dosa orang lain. Tetapi yang jadi masalah, kita mulakan kejahatan lalu diikuti oleh orang lain. Tentu berbeza, bukan? Bapa didik anak dengan baik contohnya. Tapi anak itu tergelincir, bergelumang buat maksiat. Bapa tak dipertanggungjawabkan kerana anak itu telah dibekalkan ilmu agama cukup. Mengapa dia pilih jalan kesesatan? Maka bapa tidak dipertanggungjawabkan. Tapi dalam keadaan bapa yang buat perkara maksiat itu dan mencadang kepada anaknya, melorongkan anaknya buat maksiat, anak itu terjebak kerana mengikut cara hidup bapa yang salah. Bapa yang ibarat ketam ini, ketam mengajak anak berjalan lurus, dia berjalan bengkok. Maka itu yang akan jadi beban untuk dia di akhirat, dipikulkan ke atasnya. Ini pendapat pertama kata Ibn Katsir berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, kami tulis segala kesan bekas yang mereka tinggalkan itu. Pendapat kedua mengatakan bahawa ini merujuk kepada bekas-bekas langkah kaki mereka dalam ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi semuanya ada rekod di sisi Allah SWT. Ada kalangan orang nak sembahyang, dia sembahyang fardu kat sini, nanti sembahyang sunat, beralih tempat lain, tanya dia kenapa beralih tempat lain.
Jawapannya, tempat-tempat yang kita sujud itu akan jadi saksi di akhirat. Allah, bagusnya jawapan beliau. Tapi sebenarnya di mana saja kita sujud, tempat itu kalau 10 kali jadi saksi untuk kita. Jadi jangan silap faham kena beralih banyak tempat, 10 tempat, bahawa ada 10 tempat akan menjadi saksi kepada kita. Tidak. Allah tidak lupa. Jadi daripada ayat ini menunjukkan kepada kita, segala kebaikan yang kita lakukan itu ada rekodnya di sisi Allah SWT. Pada ini kita bimbang buat salah, nanti orang CCTV kan. Lepas tu viralkan pula. Dah tak pasal-pasal pula, satu dunia tengok kelakuan bejat dan juga silap yang dilakukan itu. Tapi semua orang lupa. Yang ada di sisi Allah itu lebih bahaya lagi, mencatat tanpa ada satu pun yang kurang. Bahkan apa yang dituturkan oleh bibir kita pun Allah akan sebut. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu pun yang keluar dari bibirmu, wahai saudara, melainkan dicatat oleh raqib dan juga atid. Malaikat ini namanya raqib, atid. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Bimbang ya tuan-tuan, ini yang kita perlu bimbang. Sampai Imam Ahmad rahmatullah alaihi, Imam Ahlus Sunnah yang terkemuka, yang hebat itu, banyak sumbangannya untuk Islam, meninggalkan hadis-hadis dalam himpunan dipanggil Musnad Ahmad. Ketika beliau sakit, beliau mendengus. Maka seorang daripada kawannya berkata kepada beliau, wahai Ahmad, nanti ke akhirat Allah tanya, kenapa itu? Walaupun sakit, tapi Allah tanya. Besarnya, detailnya, halusnya segala catatan di sisi Allah. Kena ada jawapan. Mulai saat itu, Imam Ahmad bila sakit tidak lagi mengeluh, mendengus apatah lagi. Kerana bimbang nanti ditanya tak ada jawapan. Begitu detail dan halus telitinya catatan di sisi Allah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu sebab surah Yasin ini suruh kita baca tiap-tiap malam, bukan malam Jumaat saja. Kerana bila kita mentadabbur ayat-ayat ini, kita akan dapati sangat berkaitan dengan diri kita. Sebab itu dijanjikan keampunan dalam hadis riwayat Abu Ya'la ni tadi. Dan sudah tentu dalam bab Fadailul Amal, para ulama, metodologi mereka ada keringanan. Jangan kita sebenarnya nak melarang orang baca surah ini. Kerana ada hadis yang bersifat mauquf kepada para sahabat bahawa mereka membaca surah ini pada waktu-waktu tertentu. Urusan menjadi mudah. Seperti disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsir. Baik tuan-tuan, ada perkara-perkara yang menarik yang berkaitan. Contohnya dalam hadis riwayat Ahmad, bahawa Jabir bin Abdullah berkata, beberapa lokasi dekat Masjid Nabawi itu kosong. Lalu Bani Salimah ni satu kabilah Arab yang duduk di Madinah. Lokasi tempat tinggal mereka jauh dari Masjid Nabawi. Mereka kena datang awal ke masjid supaya tak ketinggalan sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini surau bawah Pengsapuri je kan. Masjid jalan kaki lebih dekat daripada Safa Marwah pun tak hadir, pun nak buat. Iman bertambah berkurang tuan-tuan. Maka Bani Salimah ni minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada kawasan-kawasan kosong ni, izinkan kami untuk pindah ke situ, wahai Rasulullah. Senang sikit kita nak pergi ke masjid sembahyang bersama Nabi. Kalau tak jauh macam sekarang, kena naik unta, kuda dan sebagainya. Maka jawapan Rasulullah SAW, hai Bani Salimah, tetaplah kamu. Ya Bani Salimah, diarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, untuk utama kamu nak pindah pun boleh, tapi sebenarnya setiap langkah yang kamu lalui untuk sampai ke masjid itu, sebenarnya semuanya dicatat oleh Allah SWT. Ditulis oleh Allah. Tak kira kamu menapak ke, menaiki kenderaan ke, semuanya itu dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah ulama mengatakan, lagi kita berjalan lagi besar pahalanya. Kerana pahala itu datang dengan banyaknya mujahadah. Kalau naik motor, naik kereta, mudah. Jalan kaki itu memerlukan tenaga, lagi banyak tenaga, lagi banyak pahala. Itu kata-kata para ulama berpandukan kepahaman mereka kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diceritakan seorang lelaki wafat di Madinah. Lalu Rasulullah SAW mensalatkannya. Lalu baginda berkata, mudah-mudahan dia wafat bukan di daerah kelahirannya. Lalu para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah telah bersabda, inna rajula idza tufiya fi ghairi maulidihi qisa lahu min maulidihi ila munqata' atharihi fil jannah. Kalau seorang itu wafat bukan di tempat kelahirannya, dia terpaksa keluar untuk mencari rezeki, keluar bekerja, mencari sumber yang halal. Macam tuan-tuan lah, bekerja jauh, asal Kelantan, kerja kat KL. Ada yang dari Sarawak datang ke Semenanjung, kerja cari rezeki yang halal. Maka setiap waktu, setiap detik, setiap langkah, setiap masa dan
jarak yang dilalui itu baginya pahala di sisi Allah SWT. Allah besarnya rahmat Allah buat kita. Ini semua adalah padukan kepada ayat yang dibacakan tadi. Lalu disebut lagi wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kami kumpulkan dalam umul kitab yang nyata, iaitu seluruh kejadian telah ditulis dalam kitab yang terbentang, semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imamul mubin ini maksudkan sini iaitu umul kitab. Inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir seperti Mujahid, Qatada, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini juga berkaitan dengan ayat pada surah Isra ayat ke-71 yang sangat digemari oleh Rasulullah untuk membacanya saban malam. Nabi membaca surah Isra ini tiap malam. Iaitulah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari nanti kami akan panggil setiap imam itu hadir. Iaitu imam dimaksudkan sini ialah kitab catatan kita, tuan-tuan, macam fail yang jadi ukuran kepada kita untuk naik pangkat tadi. Ketika manajemen nak melihat kelayakan seseorang untuk naik pangkat, dia buka fail tengok, budak ni memang bagus, pencapaiannya tiap-tiap tahun macam ni. Maka tuan-tuan, di akhirat besok, kitab itu yang akan tampil berterbangan datang kepada kita. Orang yang beriman, kitabnya datang sebelah kanan. Orang yang melakukan masalah dan melakukan maksiat, orang fasik, munafik, nanti kitabnya tiba daripada arah kiri, daripada arah belakang pun ada. Jadi kita mohonlah kepada Allah, bila baca surah Yasin ni, selalulah mohon kepada Allah keampunan. Jadi mudah-mudahan setiap kita membaca surah Yasin, bukan saja pada malam Jumaat, pada bila-bila masa, tiap-tiap malam kalau boleh. Berapa minit sangat tuan-tuan? Kita duduk baca WhatsApp, baca Telegram, buka Facebook je dah berapa minit, kita pun tak sedar. Tengok-tengok je 1 jam habis masa. Baca surah Yasin berapa minit tuan-tuan? Kalau malam Jumaat, baca tambah pula surah Al-Kahfi 20 minit ataupun setengah jam sekalipun, campurlah kata kita baca merangkak-rangkak. Bahawa orang baca Quran merangkak-rangkak ni pahalanya 2 kali ganda di sisi Allah SWT, iaitu berpandu pada hadis sahih. Siapa yang baca Al-Quran wa huwa mahirun fihi ma'as-safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan lancar, nanti akhirat dihimpun bersama dengan para malaikat yang tinggi kedudukannya. Dan orang yang baca Quran wa huwa yatata'u fihi, merangkak bacaannya, falahu ajrani, baginya 2 pahala, 2 kali ganda. Maka tak nak ke? Kalau sebut bab dunia melompat kita datang. Ya, siapa datang sembahyang dapat 2 kampit beras, berlari datang. 2 botol minyak sawit, melompat datang. Tapi bicara ni bersifat iman, ihsan, akhirat, maka hanya orang yang punya kepribadian iman yang subur saja akan faham. Mari tuan-tuan, jangan bertangguh lagi, baca surah Yasin tiap-tiap malam kalau boleh. Kalau tak dapat, bacalah malam Jumaat. Baca surah Al-Kahfi juga. Berapa minit sangat? Tak bandingkan 24 jam yang kita ada. Katalah seminggu tak sempat nak baca Quran, cuma hari Jumaat je kita baca 2 surah ni. Katalah begitu gayanya. 1/24 kali 7 kan? Banyak sangat ke tuan-tuan? 1 jam ni tadi, baca surah Al-Kahfi dan juga Yasin pada waktu beza. Katalah malam Jumaat kita baca surah Yasin, pagi Jumaat kita baca surah Al-Kahfi atau sebaliknya. 1 jam lah kata 2 surah ni. Per 24 kali 7. Berapa banyak masa kita yang lain untuk urusan dunia? Berapa orang yang memahami akhirat? Mari jom tuan-tuan, jangan bertangguh lagi. Itu sebabnya surah Yasin digalakkan kita untuk baca. Kerana dalamnya mengandungi berita untuk kita sedar perjalanan kita ke akhirat. Kalau anak-anak masuk ke asrama, sebelum masuk asrama tu dia boleh tanya kepada orang yang telah masuk asrama, macam mana depan dengan budak yang suka buli tu kan? Macam mana kalau baju hilang? Tanya pada kakak dia, abang dia yang juga masuk asrama. Tapi mati ni tuan-tuan, tak ada seorang beri khabar kepada kita tuan-tuan. Tak ada orang nak mati bangun kubur ni beritahu kita. Malam kita tanya begini, soalan jawab. Tak ada tuan-tuan. Semuanya daripada Quran, daripada hadis. Maka inilah yang kita kena ikhtiarkan. Kena ada kesungguhan. Namanya mujahadah. Ya, mudah-mudahan Allah berkati kita. Itu sebab antara doa yang Nabi SAW galakkan kita untuk baca selalu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Iaitu maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kesucian diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Kita bukan minta pada manusia ya. Minta pada manusia ni doa saja, tunjuk jalan. Selebihnya daripada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pedoman ini memberi kepada kita kekuatan, kesuburan iman. Pokok iman dalam diri kena disiram, disuburkan.
Air ni adalah ilmu. Mudah-mudahan sekali disampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai tuan-tuan dapati video ni manfaat, janganlah limitkan, bataskan pengetahuan untuk kita saja. Panjang-panjangkan kepada semua. Semua ada pahala insya-Allah ya. Tolonglah share. Tuan-tuan dapat pahala, saya pun dapat pahala. Kerana menyampaikan perkara-perkara seperti ini kepada mereka yang tak ada peluang untuk tahu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.